السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت لا تجعل الهزل إن شئت سهلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماد إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kepada kita ini kekuatan tubuh badan, masih lagi berikan kepada kita ini kesihatan, masih lagi berikan kepada kita kemampuan untuk kita melangkah hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memilih kita di antara hamba-hambanya yang menyahut seruan hayya 'alas salah. Seruan yang 5 kali diseru, setiap 5 kali sehari yang diseru, Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita untuk hadir ke rumah dia. Tapi dalam ramai-ramai yang dijemput itu, orang manusia yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah di antara orang yang menerima seruan tersebut. Dan kita ini tergolong dalam golongan orang dan dijemput hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena perbanyakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah ta'ala ni banyak sangat rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Moga-moga bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah lagi nikmat yang diberikan kepada kita, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah lagi nikmatnya kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, yakni kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah dahsyat, sangatlah pedih. Jadi sebab itulah kita ni tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita perbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika nak dihitung segala nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, memang tak terhabis kira lah. Daripada sudut diri kita sendiri, daripada tidur sampailah bangun tidur, daripada bangun tidur sampailah tidur semula, masa tidur nikmat Allah Ta'ala tak putus-putus. Baik nikmat kesihatan, baik nikmat anggota badan, baik nikmat hidup lagi selepas dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita tidur ni tuan-tuan, seolah-olah kita mati dah. Berapa orang yang mana bila mana dia tidur tu dak bangun-bangun dah. Tapi kita ni alhamdulillah tuan-tuan, setakat hari ni, setakat saat dan ketika ini, kita masih lagi bila buka mata tu masih lagi hidup. Bila mana kita tidur, Allah Ta'ala masih lagi berikan kita peluang untuk buka mata, untuk kita meneruskan kehidupan seharian kita, dan untuk terus kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Dan pada hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangka kala kedua, maka bangkitlah manusia di padang mahsyar dan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ini adalah satu peristiwa yang akan datang, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diceritakan di dalam Al-Quran.
Satu peristiwa yang wajib pasti akan berlaku. Sebab apa? Sebab ini adalah peristiwa yang disebut, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia selepas daripada kematian akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar dan akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok ikut kumpulan masing-masing. Kalau kita baca surat khabar, tak, contohlah surat khabar tu tulis esok akan berlaku satu kemalangan dahsyat di hadapan masjid, Wakaf Tembesu contoh. Tak, contohlah dah jalan situ besar orang, kereta buat laju, akan berlaku satu kemalangan besar, habis orang khumung tunggu belaka. Jadi tak jadi tu tuan. Mungkin jadi tu ada, tapi payah nak terjadi, sebab peristiwa yang akan berlaku yang disebut oleh manusia payah untuk berlaku. Kalau berlaku pun kebetulan. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala yang kebal, Allah Taala beritahu bahawa suatu hari nanti manusia akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar dan akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok, maka peristiwa ini adalah satu peristiwa yang wajib akan berlaku, peristiwa yang pasti akan berlaku. Bila mana disebut oleh Allah Taala setiupang sangkakala kedua, maka ada tiupang sangkakala yang pertama. Sebelum berlakunya peristiwa petiupang sangkakala yang kedua ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Bila ditiup sangkakala yang pertama ini, maka ketika itu tanda berlakunya kiamat, berlakunya kehancuran pada alam semesta. Bukit bukau gunung ganang berterbangan ibarat daun kering yang ditiup angin kencang. Bumi, planet-planet, bintang-bintang akan bertembung di antara satu sama lain sehinggalah hancur lebur semuanya. Manusia-manusia yang ada pada ketika itu pun semuanya mati belaka. Dan moga-moga Allah Ta'ala dak jadikan diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita hidup lagi pada masa dan ketika itu. Sebab apa dak sanggup ketika itu tengok dalam keadaan yang sangat dahsyat. Dan orang yang hidup lagi pada ketika itu bukan lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang yang beriman kepada Allah Taala akan dimatikan semua sekali sebelum berlakunya kiamat. Akan ada satu angin yang sepoi-sepoi bahasa melalui seluruh jasad dan tubuh orang beriman, maka ketika itu semua sekali akan mati belaka orang yang beriman. Ada pun orang yang masih tinggal selepas daripada ketika itu adalah orang yang tidak lagi masuk dalam tergolong golongan orang yang tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyazabillah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israfil untuk tiup sangkakala yang pertama, maka hancurlah semua sekali. Tak ada tinggal sikit dah, yang tinggal pada ketika dan waktu itu hanyalah malaikat Israfil dan juga malaikat Izrail dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat Izrail untuk cabut nyawa malaikat Israfil. Maka dicabutlah nyawa malaikat Israfil, maka matilah malaikat Israfil. Yang tinggal hanyalah malaikat Izrail dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pengakhirannya Allah Taala perintahkan malaikat maut untuk cabut rohnya, nyawanya sendiri. Maka malaikat maut pun mencabutlah nyawanya sendiri. Maka ketika itu tahulah dia betapa sakitnya cabutnya nyawa daripada roh. Maka matilah malaikat Izrail. Bila mati malaikat Izrail ni tuan-tuan, tinggallah yang ketika itu hanyalah Allahul Wahidul Ahad, Hayyun la yamut. Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, yang hidup tanpa mati, tidak akan mati selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah tibanya satu waktu dan ketika yang kita tak tahu berapa lama, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kembali malaikat Israfil. Lalu dipanggil malaikat Israfil, dibangkitkan kembali dan diperintahkan untuk tiup sangkakala yang kedua. Bila ditiup sangkakala yang kedua ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka pada waktu dan ketika ini semua sekali manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang paling akhir yang mati di padang mahsyar di hari kiamat nanti, semua sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar semua sekali. Berapa bilion? Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Sekarang ni kita ada atas muka bumi ni pun tak tahu dah berapa puluh bilion manusia ada.
Jika dihitung manusia daripada zaman Nabi Adam AS, sampailah akhir zaman yang kita tak tahu bila akan berlaku, kita tak tahu berapa ramai lagi. Dan semua ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Manusia ketika itu berkumpul semua sekali di padang mahsyar. Lalu manusia ketika itu tidak tahu nak pergi mana, nak buat apa. Masing-masing diangkat, masing-masing dibangunkan dalam keadaan qada amalan masing-masing. Ada orang yang mana mereka ini peluh mereka berada qada buku lali. Ada orang yang mana peluh mereka berada pada parah keting. Ada hak parah lutut, ada parah peha, ada parah pinggang dan ada parah dada. Dan ada juga yang mana mereka ini lemah dalam peluh mereka sendiri. Macam mana keadaan? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tak nak fikir. Sebab apa? Sebab ini adalah perkara yang termasuk dalam perkara ghaibiyat, perkara kerahsiaan, rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana keadaan pada mahsyar? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cumanya para ulama ada menyebut kata, kalau nak tengok gambaran orang yang berada di padang mahsyar, boleh tengok manusia yang berada di padang Arafah pada hari 9 Zulhijjah, yang berkumpul di Masjid Namirah, yang berkumpul di Jabal Rahmah. Mereka ini beriok-cok orang pada ketika itu di Arafah. Arafah dulu dengan Arafah sekarang tak sama dah tuan-tuan. Kalau Arafah zaman sekarang ni penuh dengan pokok, jadi mungkin tak boleh nak bayang sangat lah. Di Arafah dulu, yang zaman dulu-dulu masa zaman tok nenek moyang kita naik kapal dulu, gitu. Padang pasir semata-mata, tak ada benda. Maka berkumpullah manusia ketika itu dengan jumlah yang sangat ramai. Kalau tuan-tuan tengok musim haji, boleh tengok balik YouTube macam mana orang berada di padang Arafah. Nampak daripada atas tu orang ambil gambar daripada helikopter, penuh manusia di Arafah. Tapi hak tu jumlah dia baru beberapa juta semula. Baru beberapa juta orang sahaja. 2 juta, 3 juta orang baru, tak ramai lagi. Hak ni berbilion manusia penuh di padang mahsyar. Macam mana sesaknya keadaan ketika itu, macam mana susahnya keadaan ketika itu, bukan setakat dalam keadaan ramai orang, bukan setakat lemah dalam peluh masing-masing, bahkan dalam berada dalam keadaan qada kepanasan yang amat sangat. Panah dok panah ketika itu ibarat katanya seperti mana matahari sejengkal di atas kepala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak tahu setara mana panah tu tuan. Hak kita learning ni, hak matahari berada jauh daripada kepala kita ni tuan-tuan. Hak berada berpuluh juta kilometer daripada bumi sekarang ni pun sangat-sangat panas dah. Tak. Ni tak apalah kita duduk musim hujan lagi. Baru ni adalah 2-3 hari panas sekejap, lepas tu redup semula. Tak. Saya masa zaman belajar dulu tuan-tuan, pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi 46 darjah Celsius. Pernah Malaysia 46 darjah Celsius? Pernah? 46 darjah Celsius tuan-tuan, pukul 6 pagi. Macam pukul 10 pagi sini terang-terang. Sebab dulu kalau tanah harak ni musim panas dia siang panjang. Jadi subuh pukul 3 pagi. Tidur tak tidur lepas subuh tuan-tuan. Kalau tidur sebelum subuh biasa babah. Dah, subuh pukul 3 pagi. Isyak lewat dah, garik lewat. Dah, kalau buat lebih kurang jalan cakap-cakap sikit tengah malam selajak, habis. Jadi kalau tidur lepas subuh biasa-biasa tuan-tuan. Azan subuh sembahyang tidur lalu dah. Tak nak pergi kelas pula pukul 8. Jadi kita tubik itu pukul 6 pagi terang-terang tuan-tuan, panas ketik. Kalau zaman kita ni tak apalah, zaman ni panas-panas kita tubik kalau daripada kita jalan kat luar ni, panas masuk kereta buka aircon sejuk. Panas daripada kereta nak masuk rumah, panas masuk rumah buka kipas, buka aircon. Nah, kalau tubik kereta nak pergi masjid, panas sekejap, masuk masjid sejuk mula, ada aircon, ada kipas besar. Sekejap aja panas. Tapi di padang mahsyar kayak gitu tuan-tuan, tak ada panas, tak ada perlindungan langsung. Tak ada pokok, tak ada kipas, nak cari mana kipas masa tu. Jadi manusia berada dalam keadaan qada amalan masing-masing. Hak banyak dosa panas sangatlah dia. Hak mana banyak pahala maka akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan ni? Dan di antaranya adalah satu golongan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang mana hati mereka ini terikat dengan masjid.
Nak pergi masjid sama. Tengok sama waktu. Tak. Kang Zuhur, Kang Asar, Kang Garik, Kang Isyak, Kang Subuh nak pergi masjid sama. Nak pergi sama-sama. Teringat sama. Malam ni kuliah siapa ngajar? Malam ni siapa ngajar? Esok kat mana? Tak. Sama-sama nak pergi masjid sama. Hatta kalau bermusafir sekalipun, contoh tolak pukul sekian-sekian, Zuhur kat pergi nak semayang mana? Kat mana boleh semayang jemaah? Kalau contoh orang hok pecen-pecen dah nak pergi rumah anak kat Kuala Lumpur contoh. Fikir dah kalau aku tolak masa ni dang dak sampai rumah anak sebelum garik, dang dak pergi sembahyang jemaah kat masjid. Hok ni memang hati mereka terikat dengan masjid. Bahkan ada dak kalau orang berumur ni tuan-tuan payah kalau nak pergi rumah anak cakap nak ajak pergi sokmo. Dak rumah anak kat Kuala Lumpur, rumah anak kat Selangor ke kat mana-mana, anak tu nak sangat mak ayah pergi rumah, tapi mak ayah ni payah nak pergi. Sebab apa? Sebab sayang nak tinggal masjid. Kalau pergi rumah anak tu dak tentu dekat masjid. Dak tentu dekat dengan surau. Jadi kalau duduk kampung ni, surau tepi rumah, masjid tepi rumah, dekat sangat. Jadi golongan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, maka ini adalah lelaki yang hati mereka terikat dengan masjid, maka insya-Allah ini adalah golongan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini semua tergolong dalam golongan itu insya-Allah, amin. Dah kalau gitu orang puang kena pula. Dah hadis Rasulullah sebut rajulun ni lelaki. Dah kalau orang puang hok mari masjid sama, mari dengar sama kuliah duha sama, kuliah muslimat sama. Dah. Lebih orang puang pada orang lelaki tu tak? Betul tak? Lebih orang puang kalau bab kuliah ni jangan lawan, jangan tebang lawan orang puang. Kalah orang lelaki. Orang lelaki mari masjid kuliah garik je. Paling tidak kuliah subuh, kuliah garik dua. Orang puang kan kuliah duha, kan kuliah muslimat, kan kuliah kelompok, kan yasin, kan gitu, kan gini. Mari masjid sama. Dah, ada semua program muslimat ni. Ke ada sini masjid ni? Kuliah duha lelaki. Ada tak? Ada? Pernah tuan-tuan jumpa kuliah duha muslimin untuk orang lelaki ada? Kalau kuliah duha muslimat banyak kan? Tapi orang lelaki tak ada tuan-tuan. Wallahu alam, mungkin orang lelaki alim-alim belaka dah. Tapi tu hebat. Dah kalau gitu orang puang tak sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut dia rajulun je. Tak masuk orang puang, tak sebut orang puang. Jadi ibu-ibu di sebalik tabir tu jangan bimbang. Bila mana disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, maka termasuk juga wanita-wanita. Wanita yang mana hati mereka terlekat dengan masjid. Nak buat program sama pergi masjid. Kan? Kuliah sama, sembahyang Jumaat sama di masjid, maka insya-Allah akan mendapat naungan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, maka diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala Al-Humaira. Aisyah Al-Humaira, Aisyah yang berpipi merah. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, di hari kiamat lagi di padang mahsyar manusia ini dia akan dibangkitkan, yaumul ba'ats. Hari kebangkitan manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar dalam keadaan tak ada sorak benang pun, seperti mana bayi yang dilahirkan. Tak ada sorak benang pada tubuh badan manusia ketika itu, seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Tak ada orang lagi tuan-tuan, beranak-beranak ni anak pakai baju tak ada, anak pakai kasut tak ada tuan-tuan. Dia pakai selipar Jepun ke tak ada. Beranak kat Jepun pun tak pakai selipar Jepun. Tapi bila mana dilahirkan tu dalam keadaan tak ada sorak benang pun. Tapi tak apalah, masa tu masa kecil. Tak ada perasaan malu lagi. Di padang mahsyar lagi semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada sorak benang pun, kecuali manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi, para rasul, para wali dan orang yang banyak bersedekah. Pakaian kepada fakir miskin, anak yatim, insya-Allah akan ada juga pakaian kepada mereka ini di padang mahsyar lagi. Maka ketika itu tuan-tuan disebut begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan gitu ya Rasulullah? Tak malu ke ya Rasulullah? Habis orang tak ada pakaian langsung ni, tak malu ke ya Rasulullah? Kang menapok aku, kang aku napok mu, kang jiran kita napok kita, kang kawan kita, kang gitu, kang gini." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, al-amru asyad." Wahai Aisyah,
keadaan pada hari itu adalah terlalu dahsyat, terlalu teruk pada ketika itu. Mu tak ada nak fikir pun siapa ada depanmu, siapa ada belakangmu, orang ni nampak mu, orang ni kenal mu, orang ni gitu, orang ni tak ada. Tak ada orang mampu fikir kepada siapa-siapa pun, tak ada orang mampu fikir benda lain pun kecuali hanya berfikir pada diri sendiri. Macam mana keadaan dia pada hari itu? Bagaimana keadaan dia selepas daripada penghisaban? Sebab apa? Bila mana dibangkitkan manusia ini, orang kafir sebut awal-awal, buat apa aku bangun ni? Buat apa aku dibangkitkan kembali ni? Sebab apa aku ni ada semula ni? Ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba sebut ayat akhir. Alangkah baiknya aku ni kekal sebagai tanah. Alangkah baiknya aku ni dijadikan tanah, dok dibangkitkan lagi dah. Mati-mati terus gitu je. Sebab apa? Sebab parok dah mereka kena seksa di padang mahsyar. Mereka kena seksa dalam alam kubur. Kemudian dibangkitkan kembali di padang mahsyar, berada dalam keadaan kepanasan, kesusahan, lemah dalam dosa masing-masing, dalam peluh masing-masing. Maka mereka ketika itu, tuan-tuan, manusia-manusia yang berada di padang mahsyar ketika itu mencari jalan nak minta supaya Allah Subhanahu wa taala ini mempercepatkan perhisaban. Nak Allah taala ni buat cepat hisab. Orang Islam nak cepat dihisapkan sebab percaya, yakin dan percaya bahawa mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun nak juga dicepatkan hisab. Sebab apa? Sebab mereka tak tahan dah sesaan di alam kubur, mereka tak tahan dah sesaan di padang mahsyar, mereka tak tahan dah dengan keadaan yang berlaku pada mereka ketika itu. Maka mereka juga nak cepat-cepat dihisap dengan harapan kalau masuk neraka pun kok-koklah dalam neraka tu ringan sikit seksaan. Dengan harapan mereka masuk dalam neraka tu dok teruk macam padang mahsyar, dok teruk macam dalam kubur kena katok. Tapi mereka tak tahu, tuan-tuan, bahawa dalam neraka itu di padang mahsyar dan juga kubur itu adalah permulaan ataupun muqaddimah sahaja kepada seksaan yang lebih dahsyat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Dan kita pun, tuan-tuan, bila mana kita sebut padang mahsyar ni, tuan-tuan, kita jangan fikir kita nampak orang. Kita jangan fikir manusia ketika itu kita akan nampak macam manusia akan berlari situ, berlari sini, susah gitu, susah gini. Tak. Keadaan di padang mahsyar tu kita sendiri yang akan alami. Apa nasib kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu apa nasib kita. Kita tak tahu apa keadaan kita di padang mahsyar. Maka kita, dalam ketika itu kita juga tergolong dalam manusia-manusia itu, dan kita semua pada ketika itu mencari pertolongan daripada para nabi dan rasul untuk minta dipercepatkan perhisaban. Lalu adalah yang mencadangkan kita pergi cari Nabi Adam AS. Sebab apa? Sebab Nabi Adam AS ini adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, tuan-tuan, ketika itu semua manusia termasuk kita pada ketika itu pergi mencari Nabi Adam. Sebab apa cari Nabi Adam? Sebab nak minta pertolongan daripada Nabi Adam AS untuk minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta dipercepatkan perhisaban, bukan minta masuk syurga, minta dipercepatkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila dibangkitkan ni bukan dihisab terus, bukan terus dikira amalan kita, tak. Maka gilah manusia kita semua mencari Nabi Adam AS, mencari dalam keadaan berbilion manusia di ketika itu di padang mahsyar, dalam keadaan kita tak kenal hak mana Nabi Adam pun kita tak tahu. Muka guana Nabi Adam pun kita tak tahu. Muka guana, mata guana, telinga guana, mulut guana, tinggi guana, rendah guana, duduk guana, kita tak kenal pun Nabi Adam AS. Rambut guana. Kalau orang kita kenal senang, tuan-tuan. Tapi senang-senang pun dalam keadaan bilion manusia ni payah juga nak jumpa. Kalau kita masuk Maidin ramai-ramai pun tak jumpa juga, tuan-tuan. Nak kabar je. Tapi di padang mahsyar lagi berbilion manusia ni semua mencari Nabi Adam AS, yang mana akhirnya Allah Ta'ala pertemukan juga Nabi Adam AS. Cuma nak kabar ke, tuan-tuan, tak, rupa parah para Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya para Rasul, ada di atas muka bumi ni. Dan ini diperakui dan disahihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan untuk bertemu dengan Raja Rom, untuk mengajak masuk Islam, untuk mengajak duduk di bawah naungan Islam, berlindung di bawah Islam dan sebagainya. Maka Raja Rom tersebut menunjukkan kepada sahabat-sahabat
rupa para rasul selepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Dah bagaimana? Ada orang lukis ke? Ada orang lukis ke muka-muka nabi-nabi dan rasul ni? Tak, tuan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam satu kotak. Dalam satu kotak, Nabi Adam AS minta Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkan kepada aku siapakah daripada anak cucu cicitku ini akan menjadi Nabi dan Rasul selepas daripada aku. Lalu Allah Ta'ala turunkan, tunjukkan kepada Nabi Adam AS semua rupa parah daripada Nabi selepas daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Ada. Benda tu ada dan ada dalam hadis Rasulullah SAW. Cuma sekarang ni kat mana? Wallah Subhanahu Wa Ta'ala alam, kita tak tahu. Dan ketika itu sahabat bertemu dengan Raja Rom dan kotak tu ada dengan Raja Rom pada ketika itu. Sekarang ni wallahu alam, tak tahu. Cumanya nanti kalau ada rezeki pula kita sambunglah, kita cerita. Kalau ada peluang ganti pula kita akan ceritalah pasal tu insya-Allah. Jadi manusia pada ketika itu pergi mencari Nabi Adam AS, maka akhirnya jumpalah Nabi Adam. Bila jumpa Nabi Adam ni tuan-tuan, manusia ketika itu kita semua minta Nabi Adam, wahai Adam, tolong kami, bantu kami wahai Adam. Kamu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah SWT, yang dibentukkan dengan tangan Allah SWT, yang ditiupkan ruh oleh Allah SWT. Wahai Adam, tolonglah kami, minta dengan Allah SWT supaya dipercepatkan perhisaban kami. Lalu apa kata Nabi Adam AS? Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh nak tolong kamu pada hari ini. Hari ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat marah. Yang tak pernah Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam keadaan marah seperti hari ini sebelum ni dan selepas ni. Hari itu adalah hari yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam keadaan marah yang amat sangat. Aku tak boleh nak tolong kamu pada hari ini walaupun aku ini adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Sebab apa? Sebab aku pernah melakukan satu perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi Adam AS? Peristiwa apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, mu duduklah dengan isterimu dalam syurga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, mu nak makan apa dalam syurga makanlah, mu nak minum apa dalam syurga buat makan minumlah, mu nak buat apa dalam syurga mu buatlah, mu nak minta apa dalam syurga mu mintalah, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wahai Adam, ingat satu benda, wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan sekali-kali kamu dekat dengan pokok ni. Fatakuna minadh dhalimin, kalaulah kamu dekat dengan pokok tu maka kamu berdua akan tergolong dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Ini adalah tawaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam AS dan isterinya Siti Hawa. Tok ki dengan tok nyang kita. Tak, tok ki lelaki nyang puang kita. Tempat asal keturunan kita tuan-tuan, duduk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita semua akan balik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala belaka, insya-Allah, amin. Dalam keadaan gitu, harapan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam masa sama Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran kepada Nabi Adam AS, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, kok mana-mana pun mu dengan bini mu jangan dekat dengan pokok ni. Ada dalam syurga itu satu pokok yang disebut dalam surah Al-Ahzab, syajaratul khuldi. Pokok tu syajaratul khuldi, kita panggil buah khuldi, pokok khuldi tak? Tak, sebab apa? Sebab ambil khuldi itulah. Tapi maksud tu dalam Al-Quran tu syajaratul khuldi wa mulkin la yabla, adalah maksud dia pokok yang kekal. Pokok tu pokok yang kekal. Jadi bukanlah nama dia khuldi, kita hak beri nama khuldi. Jadi ulama kata, tak, pokok tu tak ada hadis yang sahih menyatakan pokok tu nama apa. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis.
Jadi pokok tu bukanlah nama dia pokok khuldi, dan kita tak perlu nak fikir pun nama pokok tu. Sebab apa? Kalau kita fikir pun ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, tak bagi faedah. Cuma disebut pokok tu adalah pokok syajaratul khuldi, pokok khuldi, pokok yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, wahai Hawa, mu jangan dekat dengan pokok ni. Kalau mu dekat fatakuna minadh zalimin, maka kalau kamu dekat, kamu berdua akan tergolong dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Sebab apa? Sebab akan mendapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam AS dengan Siti Hawa kekal dalam syurga, makan, minum, bersukaria. Sebab dalam syurga ni tuan-tuan suka semua, tak ada sedih dah. Tak ada sedih dah dalam syurga Allah SWT. Gembira semua. Nak makan benda boleh, nak minum benda boleh. Kalau kita tak ada minum atas dunia ni, dalam syurga ni minta je. Nak minum arak, silakan. Nak minum benda boleh belaka, tak ada masalah sikit. Nak buat benda boleh belaka. Semuanya kegembiraan. Tak? Kalau orang lelaki hak ni takut nak nikah seorang lagi, boleh kahwin seorang lagi dalam syurga, tak ada masalah tuan-tuan. Atas muka bumi ni mungkin takut. Tak? Niat tu ada. Tapi kat syurga lah. Hak sini jaga dulu molek-molek. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu bersukarialah Nabi Adam AS di dalam syurga, dalam keadaan suka Nabi Adam ni tuan-tuan. Dalam keadaan sukanya Nabi Adam AS dengan Siti Hawa dalam syurga Allah Ta'ala. Ada yang dengki dan marah kepada Nabi Adam AS. Ada yang nak khianat kepada Nabi Adam AS, yang nak tarik Nabi Adam AS keluar daripada syurga Allah SWT. Sebab apa? Sebab mereka ini telah dikeluarkan daripada syurga Allah, dikeluarkan daripada syurga Allah SWT. Asal duduk dalam syurga tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Bila mana sebut malaikat ni sebut termasuk belaka iblis, syaitan dengan hak lain ada dalam syurga tu, sujud kepada Nabi Adam AS. Allah Taala perintahkan. Fasajadu, maka mereka ini semuanya sujud kepada Nabi Adam AS illa iblis, kecuali iblis. Bila sebut iblis ni termasuk juga syaitan, anak wek dia, anak buah je. Illa iblis aba wastakbara, mereka ini enggan dan bongkok dan riak, takabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, maka mereka ini termasuk dalam golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintahkan malaikat, Allah Taala perintahkan makhluk yang ada dalam syurga tu semua sujud kepada Nabi Adam AS. Semua sujud melainkan iblis dan syaitan. Sebab apa dia dah sujud tu orang? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni diciptakan daripada api, dia tu diciptakan daripada tanah. Dah lah tanah busuk pula. Sebab Nabi Adam AS ni dicipta, dibentuk daripada 7 warna, 7 jenis tanah yang berlainan. Ada tanah bukit, ada tanah batu, ada tanah sawah, ada tanah seluk. Tak? Tanah busuk pun ada, bermacam-macam warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna koko, warna putih, warna hitam. Dah, sebab itulah kulit manusia ni tuan-tuan berbeza-beza. Ada hak jenis kulit putih. Dah, orang putih kita panggil Mak Saleh. Mak Saleh kulit putih. Ada hak kulit macam kita sawo matang, ada hak kulit kuning-kuning, putih kuning gitu. Ada orang kulit merah. Ada tuan-tuan, pernah jumpa orang kulit merah? Pernah jumpa tak orang kulit merah? Ada tuan-tuan, manusia kulit dia merah. Orang mana? Orang Red Indian. Hak penduduk asal di Amerika Syarikat tu, Red Indian, memang dia ni kulit dia warna merah. Bukanlah merah nyala tau. Tapi kalau kita tengok tu warna dia merah. Sebab apa? Sebab ada keturunan manusia yang berasal daripada tanah merah yang dicipta, yang dibentuk Nabi Adam AS. Ada tu tau. Jadi kulit dia tu nampak warna merah, Red Indian. Dan ada juga orang yang kulit dia hitam. Zaman kita belajar tu tuan-tuan, adalah orang tau, Allah Ta'ala beri dia ni orang Afrika lah. Bila gelak ni orang Afrika tu tuan, kebanyakan dia gelak tak gelak tu tuan. Kalau tutup lapu malang, kalau dia sengih, dia buka mata klik-klik, nampak mata putih, nampak gigi je. Gelak tak gelak nak kabur. Zaman kita belajar dulu, kita jumpa hak gelak sungguh pun ada, hak gelak sikit pun ada, orang Afrika hak putih pun ada tu tuan. Tapi kena hak gelak tu memang gitu lah.
Kadang-kadang tengah malam tu klik-klik dapat mata dapat gigi. Allahu akbar. Maha suci Allah SWT, maha hebat Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT menjadikan manusia ini waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia ini diciptakan berbilang bangsa, berkaum-kaum, berpuak-puak. Tujuan dia adalah untuk saling kenal, mengenali di antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu adalah orang paling bertakwa di kalangan kamu. Tak kira lah kulit kita putih ke, tak kira lah kulit kita hitam ke, hak paling tinggi martabat dia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kulit putih tak bertakwa, ada pedah kau. Kulit hitam lagi, tapi ya Allah semayang, tahajud, qiyamul lail, tak tinggal semayang, sedekah, macam-macam buat belaka kebaikan, maka dia ni lebih baik daripada kita tu kan. Dia ini adalah orang yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kulit tak ada nilai. Kulit kita ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Warna benda pun tak ada nilai. Sebab semua sama belaka. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Setiap daripada kamu adalah setiap daripada kamu diciptakan daripada Adam, dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka syaitan ni dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keluar daripada syurga, dia tak putus-putus. Satu perkara yang dibuat oleh syaitan, istiqamah. Daripada dulu sampailah ke hari kiamat lagi, bila mana dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga, daripada syurga Allah, dia khabar kepada Allah Taala, ya Allah, akan aku sesatkan semua sekali anak cucu Adam supaya mereka menjadi temanku di dalam neraka. Itu adalah janji syaitan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dok putus-putus usaha dia tu daripada hari pertama dia keluarkan daripada syurga sampai hari kiamat. Istiqamah tu tau. Ni benda yang molek yang dibuat oleh syaitan iblis, istiqamah nak sesatkan manusia. Hebat tak hebat syaitan iblis ni tuan-tuan. Dia ni dak, cara kasar pun dia sesatkan manusia, cara halus pun dia sesatkan manusia. Kalau hak jenis lara bahan lara dah tak ada masalah, senang. Dak ajak pergi clubbing, ajak tengok orang pakai baju tak cukup ke, dia sukaria ke, minum arak ke, senang. Hak tu kelas-kelas private. Hak kelas-kelas orang masjid ni dia ada geng-geng khusus untuk menyesatkan ataupun menghilangkan pahala, untuk melarakan ataupun merosakkan iman orang yang pergi masjid surah dengar semua ni. Macam-macam cara tuan-tuan buat. Tak, contoh, ni contoh dakwah seruang ataupun ajakan syaitan secara halus. Contohlah, suatu hari kita bangun tahajud. Kita bangun tahajud, semayang tengah malam. Memang benda tu amalan kita pun hari-hari tu tau. Tak, cuma tak khabar kat orang lah. Kalau bangun tahajud ni biasa pergi masjid subuh tu segar. Tapi kita ni tak mau kabarnya kat orang pergi masjid tu buat ngetuk, ada orang macam baru bangun tidur. Buat suara segar tak. Padahal bangun awal dah. Tapi takdir Allah Taala malam tu hujan. Hujan lebat dengan guruh dengan petirnya, kuat pula punya petir. Tak, siapa pergi masjid tu tak cakap-cakap orang lepas main subuh. Kuat sungguh guruh pagi adi subuh adi tak, sebelum subuh tu. Kita tengah sujud, kejut kita. Faham tak? Dah. Kita tengah sujud, kejut kita, kanjar kita tengah semayang. Tujuan dia bukan nak khabar tau. Dah. Tujuan dia nak khabar secara halus, nak khabar tapi nak khabar secara halus. Dah. Ni mainan syaitan tu tau, ni mainan iblis. Dah. Lepas tu kata, oh bagus bangun semayang malam ke? Kali ikut gitulah, hari-hari kita gitulah. Dak 2 4, dak 4 8. Dah. Khabar indirect tu tuan, habis saja-saja pahala. Jadi jaga-jaga, ni mainan syaitan. Bila kita riak je habis sia-sia belakang malam. Maka Nabi Adam AS ketika itu duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Syaitan berusaha untuk sesatkan ataupun keluarkan Nabi Adam AS daripada syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka akhirnya terperdayalah Nabi Adam dan Siti Hawa, maka dikeluarkanlah keduanya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terperdaya juga akhirnya Nabi Adam AS, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga sebab langgar perintah Allah Taala. Nabi Adam langgar perintah, maka keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuat kan tu tang? Dia buat kan syaitan iblis ni dibuat kan? Dia khabar kepada Nabi Adam AS, ni teknik dia. Tak.
Orang putih kata practice makes perfect. Dah tuan-tuan bayang daripada zaman Nabi Adam sampai ni dok mahir buat apa, syaitan iblis nak khianat. Dak nak tipu daya manusia kita ni baru lagi umur. Dak syaitan iblis tu berapa puluh ribu tahun dah hidup. Dah sebelum Nabi Adam tu lama dah, maka dia pandai sangat-sangat nak khianat kepada kita. Baik. Jadi apa dikhabar kepada Nabi Adam AS, buah ngelah dah. Buah ngelah kali dia kata, wahai Adam, mu tahu tak Adam, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala larang mu daripada makan pokok tu, daripada mu dekat dengan pokok tu? Sebabnya mu ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kamu untuk hidup sebagai khalifah di bumi. Kalau mu makan buah tu, maka mu akan kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, mu tak akan jadi dihantar ke bumi. Sebab tu mu dilarang. Ni syaitan punya idea tu tau. Pandai tak pandai dia. Sebab apa? Sebab disebut dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah SWT berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan jadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu malaikat kata, ya Allah, apa mu nak ceritakan manusia? Apa mu nak jadikan khalifah di muka bumi? Sedangkan kami ni kan ada sentiasa memuji-memujamu, berzikir sama kepadamu ya Allah. Mereka itu akan melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka itu akan mereka itu akan melakukan pembunuhan, melumpahkan darah. Lalu apa yang kata Allah SWT? Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Tunggu azan sekejap InsyaAllah. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa sallam qa'iman ati sayyidina wa sallallahu alaihi wa ba'ath al-maqam Muhammad alladhi wa'ata innaka la tukhlifu. Sambung sikit lagi dah. Jadi Allah SWT khabar kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan ciptakan manusia di muka bumi ini. Aku akan ciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu malaikat kata, ya Allah, apa nak ceritanya manusia ni? Kami ada dah ni ya Allah. Kami ni makhlukmu ada dah. Zikir sokmo, ingat kamu sokmo, pujimu sokmo ya Allah. Apa nak diciptakan manusia yang akan melakukan kerosakan di muka bumi? Apa nak diciptakan manusia yang akan berbalah menumpahkan darah sesama mereka? Lalu apa jawab Allah SWT? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Bila Allah SWT sebut gitu tuan-tuan, maka malaikat pun tak kata apalah. Sebab Allah Maha Suci, Allah SWT mengetahui atas segala sesuatu. Jadi atas dalil ni pula syaitan kata, mu ni diciptakan untuk dihantar ke bumi wahai Adam. Kalau mu makan buah tu, mu akan selamat, mu tak akan hantar di bumi, mu akan kekal dalam syurga Allah SWT. Maka Nabi Adam AS dan Siti Hawa pun terperdayalah. Bila terperdaya, maka didekati pokok tersebut, kemudiannya makanlah daripada buah tersebut. Maka Allah SWT pun khabar, Allah SWT khabar dah, fatakuna minadh zalimin, maka kamu berdua termasuk dalam golongan orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Maka luruhlah pakaian yang ada pada tubuh badan Nabi Adam AS dan Siti Hawa, lalu diambil daun untuk menutupi tubuh badan mereka berdua. Lalu Allah SWT turunkan Nabi Adam AS ke bumi. Nabi Adam AS diturunkan di India, satu bukit di India, menjadi sempadan antara India dengan Sri Lanka. Sekarang ni masih lagi menjadi tempat rebutan. Sebab apa? Tempat tu adalah tempat suci bagi mereka. Kemudian Siti Hawa diturunkan di satu tempat yang mana sampai sekarang kita dah panggil nenek, tok. Cuma kita tak tahu je kita panggil gitu. Sebab disebut sebagai dalam bahasa Arab. Apa dia kat mana? Jeddah. Jeddah tu maksud dia tok. Diturunkan Siti Hawa di Jeddah. Tok maksud dia, sebab tu Jeddah tu dinamakan Jeddah sebab tempat diturunkan Siti Hawa, yang akhirnya bertemulah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa di Arafah dekat dengan Jabal Rahmah. Sebab tu kalau orang pergi Mekah, orang hendak jumpa jodoh hari apa yang nikah hari, pergi naik Jabal Rahmah, pergi doa situ. Situlah dulu-dululah lan ni, wallahu alam. Kalau dulu penuh kok dengar orang kirim kalau pergi Arafah naik Jabal Rahmah tu tolong doakan hamba lah biar boleh jodoh cepat, contoh. Learning wallahu alam, tak tahu ada lagi tak. Maka Nabi Adam AS dan Siti Hawa sepanjang diturunkan di bumi lebih kurang 1000 tahun. Perpisahan itu
Satu doa yang selalu disebut, yang diulang-ulang oleh mereka berdua. Satu doa yang famous di kalangan kita, cuma kadang kita tak tahu doa itu adalah doa Nabi Adam dan juga Siti Hawa, yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan sekiranya kamu tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan tergolong dalam golongan hamba-hamba-Mu yang rugi. Jadi itulah tuan-tuan perkara yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Bila mana orang nak minta tolong, minta syafaat, maka dia kata nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak boleh nak tolong kamu sebab aku telah melakukan satu perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Adam AS pesan kepada manusia ketika itu, kamu pergi cari Nabi Nuh. Nabi Nuh AS, dia itu Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia boleh tolong kamu. Maka seluruh manusia ketika itu pergi mencari Nabi Nuh AS. Kita berhenti dulu setakat ni. Kisah ni panjang tuan-tuan, banyak Nabi lagi ada 5 Nabi lagi selepas daripada ni. Lain kali pula lah kita sambung, insya-Allah ada peluang. Jadi itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ni. Moga-moga mendapat manfaat, memberi manfaat pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Minta maaf banyak, ambil masa terlajak sikit. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah SWT. Minta maaf banyak salah cakap, salah gurau. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa kita semua dan masukkan kita semua ke dalam syurganya tanpa sebarang hisab, insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.